bahaya penyembahan berhala. 那么今天我们有学习一个功课，就是拜偶像的危险性。 Bisa diperlihatkan multimedia, PowerPoint-nya. Saudara, kita akan memperhatikan bersama-sama mengenai penyembahan berhala. 所以我们今天一同来看这个拜偶像的事情。 Penyembahan berhala adalah salah satu akar yang paling dalam dari dosa manusia. 所以我们知道拜偶像是人类犯罪的一个根源。 Mengapa kita sebut paling dalam? 为什么我们说是最深处的一个根源呢？ Itu bermula dari bujukan ular kepada Hawa. 那么是来自这个魔鬼对这个夏娃的一个引诱开始的。 Hawa diiming-imingi untuk melanggar perintah Tuhan. 所以这个时候魔鬼就在那边诱惑夏娃，叫他违反神的命令， Bahwa dia akan menjadi seperti Allah. 就是让他可以变成好像神。 Inilah saudara akar permulaannya. 这就是这个犯罪的源头。 Dan ini masuk dalam sekali di dalam diri Hawa. 所以这个思想就深正的沿入这个夏娃的思想里面了。 Karena itu saudara kita sebut sebagai akar yang paling dalam dari dosa 所 manusia. 以我们知道这个拜偶像是人类犯罪的最深的一个根源。 Seorang tokoh reformasi bernama John Calvin 那我们知道加尔文 mengatakan bahwa 改教家， hati manusia adalah pabrik berhala. 所以我们知道人类的这个思想呢，就是这个拜偶像的一个源头的拜偶 Mengapa 像的。 John Calvin sampai mengatakan demikian? 为什么加尔文他如此说呢？ Saya percaya John Calvin sangat mengerti sekali. 因为我相信加尔文他很明白关于十字架的事情， Dia juga seorang manusia yang berdosa. 所以他也是一个犯罪的人。 Tapi John Calvin adalah seorang reformasi yang sungguh-sungguh mempelajari firman 但是 Tuhan. 我们知道加尔文他是一个真正思考神的话的一个改教家， Sampai dia mengatakan kalimat yang sangat penting ini. 所以他讲了一句那么贵重的一句话。 Hati manusia adalah pabrik berhala. 那么人类的心是这个拜偶像的一个教典。 Saudara tahu ada seorang anak muda mendatangi Tuhan Yesus Kristus. 那么你知道吗？有一个年轻人他来见耶稣， Dia orang yang begitu luar biasa mentaati hukum Taurat. 所以他是一个那么严严的遵守律法的一个年 Sampai 轻人。 bertanya kepada Tuhan. 甚至他那个时候来到耶稣那边问耶稣： Bagaimana dia bisa masuk ke dalam kerajaan 那 surga? 我怎样可以得着永生呢？ Supaya dia mendapatkan hidup yang kekal. 让他可以得着永生。 Tuhan melihat anak muda ini. 所以主耶稣就看这个年轻人， Tuhan mengatakan, oh ikutilah perintah-perintah hukum Taurat. 那么主耶稣就告诉他：你要遵守律法， Ya, hormati 命令。 hormati ayah dan ibumu 你要孝敬你的父母亲， dan seterusnya. 还有其他的。 Oh, saya sudah lakukan itu semua, Tuhan. 他说：那我已经从小就已经遵守了这些了。 Wah, ini seorang yang secara agama luar biasa. 所以在宗教上来说，他是一个很棒的一个人。 Mungkin layak menjadi seorang majelis. 那么可能他是值得能够成为教会的一个执事， Bahkan mungkin menjadi ketua majelis. 甚至他可以成为教会执事的主席啦。 Tak mustahil bisa juga menjadi hamba Tuhan. 可能他也能够成为传道人。 Tapi Tuhan hanya mengatakan satu hal. 但是主耶稣只有告诉他一样的事情， Hanya satu kekuranganmu. 那么你还缺少一样，
jualah semua harta 你要 bendamu 变卖你所有的一切， dan ikutlah aku. 而且跟从我。 Setelah itu pemuda itu dengan sedih meninggalkan Tuhan Yesus. 所以那个时候，这个年轻人他就很忧伤的离开了耶稣。 Injil mencatat 所以在福音书里面记载说， karena begitu banyak hartanya. 因为他的钱财那么的多， Karena itu Tuhan Yesus katakan orang kaya sangat sulit masuk ke dalam kerajaan 所以接 surga. 下来主耶稣说，有钱人要进天国是很难的。 Saudara, perkataan dan peristiwa ini menunjukkan, saudara, sekalipun seorang mungkin mengerti firman Tuhan, 所以这句话再是显示给我们，虽然一个人他明白了神的话， seolah-olah menaati semua perintah Tuhan, 那么好像他已经遵守了主耶稣所有的一切诫命， secara moral, secara keagamaan dalam ibadah begitu luar biasa, 100. 不论是在道德上，在他的生活上，他的这个敬拜上，好像他得了满分， Tetapi dalam hatinya tidak ada Tuhan. 但是在他的心中却没有神。 Yang ada adalah semuanya kebanggaan dirinya. 那么他有的是他心中的骄傲， Yang ada adalah semua kekayaan itu menguasai dirinya. 因为有钱财在那边管辖了他的整个心， Sehingga hatinya begitu sedih meninggalkan Tuhan 所以 Yesus 他那么 Kristus. 忧伤的离开了主耶稣。 Mengapa saudara hati manusia adalah pabrik berhala? 为什么人的心是拜偶像的一个焦点呢？ Karena 重 itu 点 dalam 呢？ 3 hukum pertama dari 10 hukum Taurat. 所以在主耶稣的10条诫命里面的第1到第3条， Itu semua berkenaan dengan penyembahan berhala. 那么是讲到跟拜偶像有连带关系的 Ya, 诫命。 keempat, ingatlah hari Sabat. 你要纪念安息日，守为圣日。 Pertama sampai ketiga semua menyangkut penyembahan berhala. 所以第1条到第3条都是有关讲到拜偶像的事 Jadi 情。 Tuhan mengatakan, hendaklah engkau ingat hanya Tuhan Allahmu adalah Tuhan. 所以你要记得，只有神是你的神， Tapi 对的神。 jangan membuat patung menyerupai apapun di seluruh muka bumi ini. 所以在地上你不可以你不可以造偶像来敬拜他。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 那么主内，亲爱的弟兄姐妹们， penyembahan berhala akan terus menjadi batu sandungan. 所以这个拜偶像的心不断的延续，成为一个绊脚石， Dan pencobaan bagi umatnya 所以对神的子民，所以说是一个诱惑， yang Sitan. tidak akan pernah berakhir. 所以从来没有停息过。 Sampai pembebasan kita dalam kedatangan Yesus yang kedua. 所以直到主耶稣第2次再来的时候还是如此。 Jadi saudara, kita sendiri orang-orang Kristen pun masih dalam bahaya. 虽然我们成为基督徒，我们还是处在这个危险性当中。 Saya sendiri sebagai hamba Tuhan pun sama, masih dalam bahaya. 所以我成为神的仆人，我也觉得我还是在危险当中。 Saudara-saudara, kalau saudara dan saya tidak menempatkan Tuhan satu-satunya dalam hati kita, Namun, maka di situ masuk penyembahan berhala. 所以你没有如果你没有让神在你的生命当中居首位的话，那么就在那个时刻就会造成你拜偶像了。 Karena itu Tuhan Yesus pernah mengatakan, 所以主耶稣他曾经说过， jikalau dia mengasihi Tuhan, 若是你爱神的话， tidak mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi saudara-saudaranya, 若是你爱弟兄没有超过爱神的话， maka saudara dia tidak layak. 所以他不配。 Jadi saudara, ketika kita mengasihi sesuatu lebih dari Tuhan, 所以当我们爱某样的东西超过爱你的神的时候， maka saat itu juga saudara dan saya masuk dalam penyembahan 所以 berhala. 就在那个时刻，你就会跌入在这个拜偶像的危害当中。 Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, 所以主内，亲爱的弟兄姐妹们， peristiwa di Bilangan 25 ini, 所以在这个民数记第25章的这个事件里面呢， peristiwa yang sangat jelas kasat mata di depan umat Israel. 所以呢是一个很清楚的一个描写呢， Terjadi. 在以色列人眼前所看见的。
terjadi penyembahan berhala yang luar biasa. 所以他们当中就出现了拜偶像的事情了。 Mari kita perlihatkan bersama-sama. 所以让我们一同来看， Bagaimana kita bisa tahu supaya jangan sampai kita terjerumus dalam penyembahan 那我 berhala. 们怎样可以知道，让我们不至于跌落在这个危害当中呢？ Saudara, orang biasanya mungkin dia mencintai Tuhan luar biasa. 那么一个人可能他起先是很爱神的一个人， Mungkin dia belum menyembah berhala. 可能他还没有拜偶像啦。 Tapi saudara, kecenderungan untuk menyembah berhala biasanya berawal dari kompromi. 那么呢，但是呢，起先呢，你拜偶像的起先呢，常常是以你跟这个有妥协的事情起源的。 Saudara, toleransi itu berarti menghargai kepercayaan orang lain. 所以你在那边尊重别人的信仰。 Saudara, kita sadar kita hidup di negara Indonesia. 我们知道我们是处在印尼国家里面， Negara ini lewat Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila menghargai semua orang yang punya agama dan kepercayaan. 所以我们知道我们国家的宪法就是我们要尊重他人的宗教。 Saudara, sehingga di dalam negara Pancasila ini diharapkan kita bisa bertoleransi. 所以在这个建国五原则当中，就是很盼望我们可以跟其他的人能够有一个很好的沟通、很 Sehingga 交往。 saudara, kita sadar bahwa orang-orang yang berkepercayaan lain dibandingkan diri kita, kita hargai mereka. 所以我们常常就会做出尊重别人的信仰。 Itu namanya toleransi. 所以呢，常常会造成我们就是跟这个事情妥协了。 Tapi beda dengan kompromi. 但是呢，当我们在妥协的时候，我们常常会做出这个事情来。 Kompromi itu adalah pertama kali itu menerima kepercayaan orang lain. 那么呢，起先呢是接纳他们的信仰 Oh, bagus juga ya. 啊，你所相信的也蛮好诶， Oh, oke juga ya. 也是可以啦。 Ya, pasti kemungkinan ini juga dari Tuhan ya. 那么可能也是来自神啦， Dia mulai terima beberapa prinsip-prinsip. 所以他开始能够接纳他们的他们的原则。 Lalu mulai campur, 那么以后呢，就开始有掺和在一起的信仰了。 bercampur di dalamnya. 所以在其中就有掺和宗教的事情了。 Saudara, saya dulu belum percaya Tuhan. 所以我过去当我还没有相信主的时候呢， Dulu saya termasuk cukup sering pergi ke kelenteng. 所以我过去常常是属于常常到庙堂的一个人。 Banyak sekali dewa-dewa yang harus disembayangin di 那 situ. 么在那边有很多的偶像，应该在那边拜的偶像。 Karena pada waktu saya menerima Tuhan, saudara, itu seringkali tercampur pengertian-pengertian saya. 所以常常当我相信了主耶稣以后，常常这个两个宗教常常在那边就掺和在一起了， Termasuk ya agak wajar, saudara. 也包括很正常的事情。 Karena saya cukup sering pergi ke kelenteng. 因为我常常去庙堂， Nah, termasuk saya juga coba mempelajari agama waktu itu. 所以我也常常去学习他们的教。 Nah, ketika mempelajari Alkitab, 所以当我在那边学习圣经的时候呢， pemahaman-pemahaman kadang-kala masih tercampur baur di situ. 那么常常呢对神的理解常常掺和在一起了。 Nah, kadang-kala saudara, saya menganggap Alkitab itu seperti benda yang luar biasa. 所以我常常把圣经当作一个很特别的一个东西， Ya. Jadi seperti jimat begitu. 就好像可能是一个符咒一样。 Sehingga pengertian saya, kalau ditaruh di samping tempat tidur saya, samping bantal saya, nanti ayat-ayat kitab sucinya bisa masuk ke pikiran saya. 所以若是我把这本圣经放在我的枕头底下，那么这个圣经里面的思想就会侵入我的思想了。 Dan kalau ditaruh di samping bantal tidur saya, pasti saya tidur nyenyak. 如果放在我的枕头边，那么我就睡得很安眠了， Ya. Karena saya punya pengertian begitu. 因为我有这样的理解力。 Nah, itu sebetulnya pengertian yang salah, saudara. 那么其实这个是错的， Bahkan itu sesat boleh dikatakan. 而且是一个外邪的。 Tapi setelah betul-betul memahami dengan utuh pengertian firman Tuhan, 但是当我已经真正的完全了解神的话的时 semua 候， itu terbuang dari pikiran saya. 所以这些思想就从我的思想当中完全去 Saya 掉了。 tidak pernah lagi berpikiran 那 demikian. 么我再没有这个思想的存留了。
Alkitab adalah firman Tuhan. 圣经是神的话， Maka saya harus baca dan saya renungkan. 我必须在那边要读，要思考， Saya harus percayai dengan sungguh-sungguh. 所以我要完全的相信他。 Dan saya dengan pertolongan Tuhan harus berjuang untuk melakukannya. 所以我也靠着神的帮助，我要遵守神的话， Dan dengan pertolongan Tuhan, Tuhan Wajib. menyertai. 而且靠着神的帮助，神与我们同在。 Nah itu namanya firman Tuhan itu hidup. 所以这就是表示说，神的话是一个活的话。 Jadi saudara, bagi saudara yang dari kecil sudah Kristen, 所以今天若是你从小是基督徒的话， sudah ke sekolah minggu, 已经去参加主日学了， sudah diajar, sudah baca Alkitab berapa kali. 那么你已经教导你了，已经阅读了圣经几次了。 Nah ketika saudara bertemu, berjumpa dengan kepercayaan lain, 所以当你在那边遇见别的信仰的时候呢， mungkin sempat berdiskusi dengan orang-orang yang tidak seiman. 那么可能你跟那些不信主的人在那边交谈的时候、研究的时候呢， Nah bagaimana saudara di situ? 当你在研讨当中的时候，你会怎样 Saudara 子 hanya 呢？ toleransi, menghargai, 你就在那边尊重他人啊， atau mulai kompromi, 或者是你开始跟他们妥协， mulai terima, 你开始接纳他们， kemudian tercampur menjadi sinkretis. 那么以后就掺合在一起，成为堕神的这个 Mungkin 主 dulu, 义了。 mungkin di tempat lain itu apa namanya saudara ada jimat-jimat tertentu. 那么呢，可能在别的宗教里面，他们有他们的这个符咒了， Lalu saudara mulai kalung salib dipakai sebagai jimat. 所以你就开始把你的十字架当做一个符咒一样，附圣符。 Alkitabnya, apalagi ada Alkitab kecil saudara, itu dipakai sebagai jimat. 那么尤其是圣经小本的，你就把这个小本的圣经当 Nanti 做你 jadi 的 gantungan kunci. 附圣符一样。 Nanti kalau mau minum diputer-puter di situ, bim salah bim lalu minum. 你开始就开始相信他的神性了。 Itu namanya kompromi. 那么这就是妥协的意思。 Saudara, ini akhirnya pelan-pelan mulai ikut kepercayaan lain. 那么开始就会引导你、诱惑你，使你 Nah, 朝向别 kepercayaan 的 lain 信仰。 itu masuk terus dalam pemahaman kita. 那么这个别的信仰呢，开始侵入你的理解、你的思维里面。 Ketika membaca Alkitab, 所以当你在读圣经的时候， kepercayaan lain itu yang menafsirkan Alkitab. 所以常常就那些信仰在那边去解释你的圣经了， Bukannya mengikuti pengertian Alkitab, 不是按照圣经的理解在那边理解它。 tapi kepercayaan lain itulah yang menafsirkan Alkitab. 那么是那个别的信仰在那边这个解释你的圣经。 Bukan kebetulan, saudara. Kalau nggak salah kemarin saya mendengar satu YouTube yang pas diputar oleh istri saya. 那么呢，昨天我也看网路的时候，我的太太在那边开一条网路。 Saya tidak tahu orang itu sekolah teologi atau tidak. 那么我也不知道那个人是念神学，或者是不是念神学的一个 Sekarang 人。 orang itu semua bisa muter YouTube, saudara. 那么我 Rekam 们， YouTube masukin. 那么现在所有的人能够打开网路来去看 Yang 的。 yang paling penting pinter ngomong 那么 dan menarik. 最要紧，他能够很会讲话，而且很吸引人的话。 Bener apa enggak urusan belakang. 那么不能讲的，他对或者是错，那是另外的事情。 Lebih penting lagi viewernya banyak, ribuan, puluhan ribu. 那么更尤其，如果那些跟从者很多的人就更糟了。 Lebih penting lagi subscribernya lebih banyak lagi. 那么很多人支持，更糟糕了。 Itu nanti dapat uang banyak dari YouTube. 所以他就可以从网络上可以得到很多的利益。 Wah, ada orang yang saudara tahukah Yesus yang dipengerti oleh orang Kristen, oleh orang Protestan, oleh orang Katolik, oleh orang itu semua beda-beda. 那么你知道吗？这个我们这个基督教所相信的，就是有不同的，不论是你是更正教会，不论是天主教，还有其他的教，都是不同的。 Bahkan mungkin juga apa yang dicatat dengan Alkitab juga berbeda. 那么甚至在圣经当中所记载的也是不同， Waduh, saya enggak mau dengar lagi deh. 所以我不要再继续下去听他 Masuk 所 kamar 讲的， saja. 所以我进到房间。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 所以主内亲爱的弟兄姐妹们， Saudara kompromi itu begitu. 所以妥协就是如此。
terima, kemudian masukkan ke dalam kepercayaan kita. 所以你先接纳他，以后就把这个思想侵入在你的信仰里面， Menjadi tercampur baur. 所以造成综合性的信仰了。 Saudara, di dalam ayat Alkitab ini kita lihat bahwa pada awalnya disebut ada perjinahan dengan orang-orang Moab. 那么在这里起先是来自于他们跟摩亚人在那边犯淫乱， Itu dicantumkan di ayat yang pertama. 是在第1节里面所讲的。 Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. 第1节里面说，以色列人住在神庭，百姓以摩亚女子行起淫乱。 Siapakah orang Moab? 那么摩亚人到底是谁呢？ Orang Moab itu adalah keturunan Lot, saudara. 所以他是罗德的后代， Anaknya Lot, saudara. 那么是罗德的孩子。 Kita tahu sendiri Lot, saudara, kedua anak perempuannya melakukan hubungan seksual yang tidak semestinya dengan ayahnya sendiri. 所以我们知道罗德呢，他的女儿那个时候就不用正当的手段在那边就跟他的父亲淫乱了事情。 Dan dihasilkan salah satunya adalah suku Moab. 那么其中一个民族呢，就是摩亚族。 Dan kemudian saudara juga perzinahan dengan orang-orang Midian. 还有也是跟米甸人有这个犯淫乱了。 Siapa orang-orang Midian 那么 itu? 米甸人到底是谁呢？ Itu semua adalah keturunan Abraham dari istri Ketura. 那么呢，是从亚伯拉罕的后代，是最后的一个妻子的后代。 Dan kita tahu bahwa Musa, saudara, ketika lari dari Mesir, dia akhirnya sampai ke Midian. 所以我们知道那个时候摩西呢，他从埃及逃出来到米甸的时候呢， Dan dia menikah dengan orang Midian. 所以他就跟米甸人结婚。 Dan kita tahu, saudara, mertuanya Yitro itu juga adalah orang Midian. 我们知道他的岳父希特罗也是这个米甸人。 Tapi saudara, di dalam catatan bilangan ini jelas sekali bahwa mereka ini adalah kebanyakan penyembah-penyembah berhala. 但是我们知道这些米甸人多数都是拜偶像的人。 Saudara, biasanya lewat apa? Ya jatuh cinta begitu deh 那 ya. 么起先是因为你跌入爱河了， Gimana orang-orang Israel bertemu dengan perempuan-perempuan Moab, perempuan-perempuan Midian, mereka jatuh cinta dan mereka menjadi menikah. 所以以色列人他见到摩亚人，见到米甸人，所以他们就爱上了他们。 Saudara, dan kemudian setelah terjadi demikian, 所以以后这个事件发生以后呢， tanpa merasa sungkan, kompromi itu berarti tanpa merasa sungkan memamerkan kepada rekan sebangsanya. 所以呢，头屑是来自这些，所以那个时候因为起先是因着以后呢是造成你不客气的，就把这个信仰放进去了。 Di dalam catatan ini saudara menyatakan bahwa murka Tuhan atas bangsa Israel. 所以在这里也是记载说，神就愤怒倾覆在他们身上， Tapi mereka tidak merasakan ada murka Tuhan. 但是他们却不觉得这是神的愤怒了。 Di dalam kitab Roma saudara dinyatakan oleh tulisan Paulus. 所以在罗马书里面，保罗所记载的， Tuhan menyerahkan mereka ke dalam kedurjanaan. 所以呢，上帝就任凭他们了。 Tapi mereka tidak tahu. 但是他们还不明白， Mereka ya terus-menerus melakukan perjinahan-perjinahan. 他们还是继续不断的犯这个淫乱的事情。 Saudara, itu bisa terjadi di kalangan orang Kristen. 那么可能在基督教当中呢，基督徒当中也有这种事件发生了。 Sudah kompromi dalam hidupnya. 那么已经在生命当中跟别的宗教妥协了， Dan tidak ada rasa sungkan secara rohani di dalam dirinya. 而且在属灵当中你没有感到很客气的这个做法。 Dan akhirnya saudara, Cekwana. kejadian ini melibatkan para pemimpin. 所以呢，造成那些宗教领袖们， Kemudian menjalar ke sana saudara. 所以呢就侵入在弟兄当中， Dan akhirnya ada sejumlah yaitu 24.000 masyarakat yang ikut terlibat dalam penyembahan berhala tersebut. 结果呢就造成有24000人的百姓也是跟着他们在那边进入这个淫乱的事情了。 Saudara, kompromi itu terjadi
atas siapapun juga. 那么呢，这个头衔呢，常常可以在我们的生命当中会发生的事情。 Bisa pemimpinnya yang mulai kompromi. 那么呢，起先就开始妥协了， Bisa saja sudah dari masyarakat awam yang 可能 mulai 是来自 kompromi. 首领，以后也可以从这个平常的人而开始妥协了， Lalu mulai mengajak saudara-saudaranya yang lain. 而且又带领其他的兄弟姐妹来参加了。 Dan akhirnya bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. 结果呢，人数就越来越增多了。 Saudara, di dalam dunia teologi ya, 所以在神学里面呢， itu juga terjadi. 也是有这样的情况发生。 Saudara, ketika pemimpin-pemimpin teolog 所以当那些宗教的领袖们呢， mulai kompromi dengan kepercayaan lain. 他们开始能够跟别的这个信仰能够妥协的时候 Di 呢， dalam teologi ada ajaran-ajaran yang melawan iman Kristen. 所以在神学里面，如果有哪些教义在那边反抗基督徒做的事情呢？ Pada waktu saya belajar di sekolah teologi di Malang, 所以当我在马浪神学院念书的时候， saya ini orang awam biasa di kota yang kecil Pekalongan. 所以我在北加隆岸是一个普通的会友， Saya cuma hanya tahu Alkitab. 我只有明白圣经， Kemudian saya juga baca-baca buku-buku rohani yang sifatnya sifatnya umum gitu ya, rohani Kristen. 我也常常去阅读那些普遍性的这个 Bagaimana 基督教的书刊， bagaimana bersaat teduh, 那么怎样灵修啦， bagaimana memahami 那么 Alkitab, 怎样明白圣经啦， buku-buku PA itu saya 还有呢这 baca. 个个人布道的书我也阅读， Tapi mengenai teologi saya jarang baca. 但是对神学教义我很少念。 Tapi ketika masuk ke sekolah teologi, 但是当我开始进神学的时候呢， saya kaget teman-teman saya 所以我看到我的朋友，我感到很惊 bicara 讶了。 teologi semua. 所以全部讲的就是这个神学论了， Saya nol potol. 所以我真的我一无所知 Saya 了， nggak tahu apa-apa. 我也一无所知了。 Ada yang bicara John Calvin, ada yang bicara Martin Luther, ada yang bicara saya nggak tahu sama sekali. 加尔文啦、马丁路德呢，我一无所知， Saya nangis, saudara. 所以那个时候我就哭起来。 Waduh, aku bodoh amat gitu 那 ya. 么我这么傻了， Kok begini ya? 那么我怎么会如此呢？ Lalu di saat itu bukunya lebih banyak kan bahasa Inggris daripada bahasa 而 Indonesia. 且在神学院里面的书刊呢，多数是英文的，比起印尼文的， Yang bahasa Mandarin lebih banyak daripada bahasa Indonesia 哦 juga. 中文的比印尼文更多， Waduh, celaka saya. 糟糕了。 Tapi Tuhan kuatkan saya. 但是神不断的眷顾我， Mulai besok belajar, 所以从明天开始要学习， pergi perpustakaan, 到图书馆看， terus belajar. 一直学。 Di situ saya bertekad terus 所 belajar. 以我在那边就下决定，我要不 Hanya 断的 saya 学习 tahu,。saudara, 所以你知道吗？ ternyata di dunia teologi banyak kompromi-kompromi. 那我原来在神学论里面有很多也是跟他的宗教有妥协性的事情。 Oh, Israel itu dulu pasti tidak terjadi mujizat. 那么呢，以色列呢，一定没有神迹出现 Ini 了。 cuma karangan saja. 那么呢，这个只是一个传说而已， Ini cuma hanya mitos-mitos saja yang 可能只有那些 dikembangkan. 迷信的传说而已。 Mana mungkin Laut Merah bisa terbelah dua? 那么怎样红海能够分为两半呢？ Mana mungkin tuh Sungai Nil menjadi merah 那 kayak 么 darah? 怎样呢让这个河水能够变血？ Ini semua tidak mungkin. 那么一切都是不可能的事 Yesus 情。 bangkit pun tidak mungkin. 那么主耶稣复活也不可能了。 Yang bangkit itu iman dari murid-murid. 那么呢，复活的只是主门徒的这个信心。 Akhirnya muncul namanya teologi liberal. 那么就开始出现这个自由神学了。 Dan ada pendeta-pendeta yang lulusan sekolah teologi tertentu yang bahkan dosennya mempercayai itu, tidak percaya Yesus bangkit dari antara 所 orang 以 mati. 甚至于更糟糕的，有很多神学院毕业的学生，他们相信的就是那些。 Semua berawal dari kompromi 那么期限就是来自在那边头屑开始的， dan berakhir pada penyimpangan iman. 那么以后呢，就是这个信心开始外泄，走错路的这个方向了。 Saudara, kompromi itu perlahan dan pasti akan merusak pemahaman
dan kepercayaan kepada Tuhan. 那么呢，妥协就在那边起一个破坏性，破坏你对神的信仰。 Dan itu terbukti ketika sebagian Israel ikut menyembah berhala. 所以就是我们看到以色列人，他们有一部分的人，他们在那边拜偶像。 Saudara, penyimpangan iman membuatnya tidak peduli beberapa hal. 所以呢，心性外邪的事情，造成他们不 Ya, di dalam catatan ini nyatakan bahwa mereka tidak peduli ada murka Tuhan yang dinyatakan kepada umatnya. 所以他们不再理会神的愤怒临到他们身上的事情， Tidak peduli apa saja yang terjadi 所以 di 也不理 sekitarnya. 会所要发生的事情是什么事情。 Saudara, bagaimana saudara dan saya meneliti apakah kita sudah masuk ke dalam penyembahan berhala? 那么今天，让我们反省自己，是否我已经进入了这个敬拜偶像的危险了？ Tidak peduli akan perlunya penyesalan sebagai ungkapan iman sejati. 那么你在那边不理会，你应该在那边悔改，是成为你真正信心的一个起源了。 Ada pasangan sudah bawa perempuan Moab atau Midian, melewati mereka dan dilihat oleh Musa. 那么呢，那个时候有人带着一个米甸人来去从他们面前经过。 Ya, Musa dan sebagian orang di kemah pertemuan lagi bertangis-tangisan. 所以那个时候，当以色列人和很多人在那边在会幕哭泣的时候， Tapi sepasang ini sudah lagi gembira. 但是这个一队人呢，他们很喜乐的，很高兴的。 Mungkin gembiranya sambil nyanyi haleluya haleluya penyembahan berhala, saudara. 那么可能他在那边拜偶像，也一面唱哈利路亚，哈利路亚。 Ya. Jadi nyanyinya haleluya tapi hatinya halelupa. 唱的是哈利路亚，其实是忘记神了。 Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. 那么主内，亲爱的弟兄姐妹们， Mereka tidak bisa melihat dan menyelami orang-orang yang iman sejati itu perlu penyesalan yang dalam. 所以他们不再明白呢，应该有真正的信心，应该有个深深的一个懊悔开始的。 Dan mereka tidak pernah peduli lagi adanya rancangan jahat menyesatkan umatnya. 他们也不再理会有这些危险性的思想在那边开始侵入他们的思想， Ayat 破坏性的。 18 dikatakan, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. 18节里面说，因为他们用诡计诱害你们，在贝尔的事上和他们的姐妹弥甸首领的女儿各示比的事上，用这诡计诱惑了你们。 Saudara lihat di situ, daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu. 所以我们知道他们所用的这个诡计呢， Saudara, penyembahan berhala akan masuk berakhir pada penyimpangan iman yang akhirnya mengerikan sekali. 所以呢，开始就侵入你的思想，一直到你信心开始走错路了。 Saudara, sekarang dunia ini sudah penyimpangan-penyimpangan sudah luar biasa. 所以我们知道现在的时代呢，这个信心外邪的事情已经开始 Termasuk di dalam kekristenan. 侵入在基督教界当中了。 Semua berawal dari kompromi. 那么起先呢是来自妥协， Saudara, itu bukan toleransi. 那么不是在尊重他人， Semua pasti dari kompromi. 那么一切都是从你妥协开始的。 Ingat ketika saudara dan saya mulai berkompromi, 所以你记得，当你开始在那边跟他们妥协的时候呢， itu hati-hati. 那么你要欠放的小 Nanti 心， akan berakhir pada penyimpangan iman. 所以就会常常造成你的信心走错路了。 Saudara, sebelum Abraham menyembah Allah yang benar, 所以当亚伯拉罕还没有真正敬拜真正的神的时候呢， sebelum Allah Yahweh menyatakan dirinya kepada Abraham, 所以当上帝还没有在那边亲自向亚伯拉罕显现的时 ada 候， satu kisah yang menurut tradisi itu terjadi pada Abraham. 那么就有一个传统的这个信仰产生在亚伯拉罕身上了。 Abraham berkeputusan untuk
mau menyembah bintang-bintang di langit. 所以呢，亚伯拉罕那个时候他下决定要拜天上的星星， Saya akan menyembah bintang-bintang di langit. 我要拜这个天上的星星。 Hari ini dia menyembah. 今天他拜， Tapi besoknya nggak kelihatan lagi 但是 bintang-bintangnya. 明天呢，他也再看不见那个星星了。 Loh kok nggak ada lagi? 那怎么这个星星不见了呢？ Mungkin ketutup awan. 那么可能是被黑云遮盖了。 Kalau begitu saya berkeputusan, saya mau menyembah rasi-rasi bintang. 所以那个时候他要在那边去拜这个星星的轨道了。 Tapi setelah itu sudah beberapa hari kemudian tidak terlihat lagi rasi bintangnya. 那么再过几天也看不见了。 Kalau begitu saya besok mau menyembah bulan karena terang yang luar biasa, 那 terang 么 bulan. 若是这样的话，那么我明天要拜月亮，因为月亮的光很光的。 Maka oleh karena udara suasana redup sudah kemudian bulan itu tidak muncul lagi. 但是结果哪一天呢，天很阴暗，所以呢，月亮没有出现了。 Kalau begitu besok saya mau menyembah matahari. 那么明天我要拜太阳啦， Karena jelas dari pagi luar biasa matahari menerangi 因为 seluruh 从清 bumi. 晨开始，这个热头不断的光照世界。 Setelah dia menyembah matahari, 所以当他拜太阳的时候呢， sore harinya matahari terbenam. 那么下午的这个太阳落山了。 Kalau begitu tidak ada yang tetap. 所以若是这样的话，没有永恒性的， Kalau gitu tidak ada yang pasti. 没有一个真正的正确的。 Saya karena itu harus menyembah Tuhan yang sejati. 所以我必须要拜那真正的神。 Itu sudah katanya yang menjadi awal permulaan Abraham mencari Tuhan yang sejati. 所以是起先亚伯拉罕在那边寻找那真正的神的开始。 Saudara, ada seorang uskup bernama William Ulaton. 那么有一个这个神父，他叫 William， Ya, William sajalah gitu. Jika orang mencari penghormatan lebih tinggi daripada Allah, 所以若是一个人在那边尊重别人对他的一个尊重，远超过神的尊重的话， dia menyembah berhala. 表示说他在那边拜那个偶像了。 Jadi kalau saudara menurunkan Allah dari tempatnya yang maha tinggi, tertinggi, turunkan sedikit, ganti dirimu, itu sudah penyembahan berhala. 所以若是你把神的地位放低一点，把神的地位以你的身份来取代的话，那就是拜偶像了。 Ganti dengan kepandaianmu, itu juga sudah penyembahan 以 berhala. 你的聪明来取代的话，也是拜偶像了。 Saudara, kita lihat bersama-sama gambar ini. 我们来看这幅图画， Yang manakah hati kita? 那么你的心是哪一个心呢？ Kalau dari saya ini sebelah kiri ya saudara. 那么是左边的， Yang hatinya warna hitam. 那么黑色的心， Itu disebut the heart of the natural man ya. 那么是 Hati manusia natural ya, alami. 那么是自然界的这个人的心的。 Tapi menurut saya the heart Tuhan. of the sinful man ya. 但是呢，应该是信的心 Sinful man ya, manusia berdosa. 哦，是人类犯罪的心。 Di situ ada burung merak ya, 在那边有 kesombongan ya. 这些飞鸟啦，野兽啦， Ada binatang babi itu tanda kemalasan dan 还有 sebagainya. 猪在那边就是意思就是懒惰的意思。 Matanya buta ya. 他的眼瞎。 Nah, di sebelah kanan hati yang sudah bersih, 那么在右边的图画是一个清洁的图 matanya 画， bersinar 那么眼睛发亮， dan ada salib Yesus, 而且有耶稣的十 ada 字架， Alkitab, 有圣经， ada Roh Kudus. 还有圣灵。 Ya, hati dari spiritual man. 那么是一个属灵性的人的性状况。 Tapi saudara ini perbedaan antara sinful man sama spiritual man. 但是这个是意表性的。 Tapi kalau kita sudah jadi Kristen bagaimana? 但是若是我们成为基督徒怎样子呢？ Nah ini saudara orang Kristen yang hidup oleh daging. 那么是在随从肉体的基督徒的图画。 Yang bertahta itu dirinya. 所以呢，在你心中掌管的是你自己。 Dirinya itu dipengaruhi oleh ya semua lambang-lambang binatang itu. 所以呢，你的心被哪一些
其他动物所影响了。 Ada ular. 有蛇， Ular itu saudara lambang dari lidahnya bercabang 2. 那么是常常就是描写很多话的一个人， Ngomong sama pendeta rohani. 讲撒谎的人， Ngomong sama pendeta 跟牧 rohani. 师讲跟牧师说是属灵的事 Ngomong 情， sama teman-temannya rohana. 但是呢，跟别的朋友讲的是乱七八糟的事情。 Dirinya yang jadi bertahta. 那么是你以自我为重点的， Memang ada salib, 不错，有十字架， tapi Yesusnya masih disalibkan. 但是主耶稣还是在十字架上， Yesusnya masih terus disalibkan. 还是仍旧钉在十字架上。 Yang bertahta di dalam hatinya bukan dirinya, 那么在心中 bukan 做 Tuhan, 主的 sorry. 不是神， tapi yang bertahta adalah dirinya 那 sendiri. 么是以自我为中心的 Ini 一个 orang 人。 yang hidup, orang Kristen yang hidup oleh daging. 那么这是随从肉体的基督徒的生活。 Sedangkan orang Kristen yang hidup oleh roh, 那么呢，随从属灵的基督徒呢， seperti dikatakan oleh Paulus dalam surat Galatia. 随从圣灵的生活，就好像在加拉太书里面所 Aku 讲的， telah disalibkan bersama Kristus. 我已经与基督同钉十字架。 Dan Kristus yang bertahta di dalam diri saya. 那么如今活着的不再是我，乃是基督。 Diri kita yang disalibkan. 那么是我在那边被钉十字架， Sehingga ada kasih, sukacita, dan sebagainya. 所以就有人爱惜了和平、恩慈、良善等等。 Bagaimana keadaan diri kita, Sus? 那么今天我们的心灵的状况如何呢？ Kalau kita ngikuti hidup oleh daging, 那么若是你随从肉体的生活， walaupun mengatakan ada Yesus di dalam diri kita, 虽然你说在你心中有耶稣， tapi Yesus tidak pernah menjadi raja. 但是你没有让主耶稣做你 Yang 心中 menjadi 的王， raja adalah diri kita. 是你自己在那边做王， Itu juga penyembahan berhala. 那也是拜偶像了。 Paulus mengingatkan, 所以保罗再一次提醒我们， semua orang yang hidup oleh daging, 所以随从肉体的人呢， semua yang hidup dalam kedagingan, 所以随从肉体的人呢， tidak akan masuk ke dalam kerajaan 那么都 surga. 不配进神的国。 Itu jelas sekali. 所以保罗很清楚的这么讲。 Saudara, mari kita terus belajar. 所以让我们不断的学习， Memang betul kita tidak sempurna. 所以不错，我们是不完全的一个人， Justru itulah kita perlu terus disempurnakan So- oleh Tuhan. 我们必须要不断让神来使我们成为完全的人， Supaya dengan demikian, saudara, kita perlahan-lahan mulai sadar 让我们 bahayanya penyembahan berhala. 让我们更加的知道这个拜偶像的危害， Termasuk, saudara, diri kita. 也包括我们自己。 Kiranya Tuhan menolong kita semua. 愿神帮助我们大家， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. 神啊，我们为着你的话语，我们感谢你。 Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa. 求你再一次对我们每一个人说话， Kami harus waspada adanya penyembahan berhala dalam hidup kami. 我们必须要提高警惕，因为常常在我们的心中会出现拜偶像。 Jangan sedikit pun kami mulai berkompromi. 所以不要跟这个偶像妥协了。 Ketika kami mulai berkompromi, itu menjadi satu tanda awas bagi kami 所 semua. 以当我们开始妥协的时候，这是一个危害的记号了。 Karena nanti akan berakhir pada penyimpangan iman. 那么就会造成你信心走错路了。 Di dunia ajaran teologi sudah terjadi. 所以在神学界里面有这样的事情发生了。 Ada orang-orang yang mengaku belajar Alkitab, 有的人在那边自称他是学习圣经的一个人， tapi tidak mengakui Alkitab adalah firman 但 Tuhan. 是却不相信圣经是神的话， Tidak mengakui catatan Alkitab adalah benar adanya. 他们也不相信圣经里面所记载的都是对的， Bahkan tidak mengakui Yesus mati, disalibkan dan bangkit untuk kami orang-orang percaya. 甚至于更是不相信主耶稣为我们定死，为我们复活。 Itu semua dianggap mitos. 所以他们就把这些当作迷信传统， Ajaran yang sangat berbahaya. 是一个很危险的一个教训。 Begitu pula bukan hanya di dunia ajaran Alkitab, 所以不单单在神学界里面的教训， termasuk dalam kehidupan kami. 也常常侵入我们的生活。 Kami pun bisa menyembah berhala. 我们也是，包括我们也会侵入这个危险拜偶像。 Mungkin kekayaan kami yang utama. 那么可能是我们的钱财，
Mungkin kedudukan kami yang utama. 也可能我们以我们的地位为首， Mungkin kepandaian kami yang utama. 可能我们的聪明为首。 Mungkin kami mengutamakan relasi yang baik dengan semua orang. 那么可能我们以他人友好的交往而自夸， Seolah-olah itu yang utama. 我们常常以此为重点， Tapi kami tidak mau mengutamakan 但 Tuhan. 是我们却没有让神来居首位。 Ketika Tuhan diturunkan dari tahtanya yang maha tinggi. 所以当我们把神拉下来，不再做宝座的时候， Maka kami sudah menyembah berhala. 我们已经拜偶像了。 Tolong kami ya Tuhan. 神啊，求你帮助我们， Kiranya firman-Mu mengingatkan kami semua. 让你的话再次提醒我们大家， Termasuk hamba-Mu ini. 也包括你的仆人。 Terima kasih ya Bapa. 谢谢天父， Dengar doa kami. 求你垂听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Paduan suara Sanctus 我 akan 们请圣颂诗班来献诗。